Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Yang saya hormati Saudara Khairul selaku pengerusi majlis pada malam ni, yang saya ra'ikan lagi saya sayangi Ashabul Fadilah Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Anwar, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan pada malam yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita mendengar satu dua ayat Quran, sepotong dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua perkara ini ataupun amalan kita menuntut ilmu ini, dia akan menjadi satu amalan yang akan mempermudahkan persoalan kita ketika mana kita berada di alam kubur. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila bercakap tentang alam kubur, dalam bahasa Arab disebut sebagai barzakh. Perkara ni tuan-tuan semua akan tempuh dan semua orang akan hadapi. Saya yang bercakap di hadapan tuan-tuan ni pun, saya pun tak tahu bilakah masa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala ke atas saya. Begitu juga dengan tuan-tuan yang mendengar pada malam ini. Saya dimaklumkan kawasan kita ni banyak bercakap bahasa Siam. Tapi kita tak apa nak erti, walaupun duk selalu tuan-tuan sekalian. Saya ni pun bukan siapa pun kot ni. Menantu kepada Ustaz Aziz, orang Tualang juga, anak menakan War Razak yang duduk urus apa mayat apa semua ni, mai pada Tualang. Tok Wan saya almarhum Tok Hashim duduk kampung Lebah Dalam. Tuan-tuan kenal kot lah. Tok Hashim kenal kot lah. Isteri dia apa nama, Tok Mina orang panggil. Ni Pak menakan ada kot, Lang ada kot, Lang Mat duduk dekat apa nama kampung depan tu. Ngah lah. Ada cerita tentang dia beradik je lah. Tak bukan pun nak cerita tu kita tak arti cakap siap, tapi nak belajar je lah. Dalam ni sajalah kebetulan ada ni cek habis lah. Dia kata kap pun tu terima kasih no. Betul tak betul lajah Arab lajah Siam lah kita pun tak tahu kan. Yang saya tahu neng song sam si ha ho cek pet kau si betul. Boleh lah tahu tu. Boleh kau tahu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap tentang tajuk yang diberikan ni pun satu-satu tajuk besar. Sebab hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang barzakh ni pun satu hadis yang panjang. Malam ni saya ada bawa hadis tu. Riwayat Imam Ahmad, kita akan baca sikit hadis tu mengenai bagaimana situasi yang sebenar ketika mana seseorang itu sakaratul maut satu,
Dan yang kedua, macam mana dia berada di alam kubur dengan keadaan ataupun dengan cerita yang begitu realiti. Realiti ni cerita yang betul. Sebab benda ni disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kita tahu Allah Taala sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tidak akan bercakap mengikut hawa nafsu. Dia tak akan bercakap ikut dan tu, melainkan apa yang dia cakap itu benda ni telah diwahyukan oleh Allah Taala kepada dia. Bila Nabi sebut benda tu sudah pastilah benar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hadis yang panjang tu lagi kita akan sentuh, dia menceritakan kepada kita bagaimana apabila kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah satu, yang kedua kita meninggal dalam keadaan kafir ataupun kufur. Kufur ni makna dia ingkar kepada Allah Ta'ala. Yang ni kita takut. Sebab itulah doa yang selalu dibacakan sama ada oleh imam ataupun oleh kita sendiri, kita minta kepada Allah supaya memberikan pengakhiran kita, pengakhiran yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, nak tamatkan kehidupan kami dengan husnil khatimah, dengan penamat yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kami tak mau penamat hidup kami dalam keadaan yang tak baik. Kalau kita meninggal ketika mana kita dalam perjalanan mai ke masjid, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita meninggal dalam keadaan kita tengah duduk semayang, bersyukur kepada Allah. Tetapi benda ni tak boleh dirancang. Benda ni kita tak boleh untuk kita nak set. Sebab benda ni adalah kepunyaan Allah. Kita nak meninggal macam mana, itu hak Allah Ta'ala. Sebab itu Tuhan sebut di penghujung surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu qada. Kamu tak tahu benda apa nak jadi kat kamu esok. Kamu nak buat apa esok, kamu tak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamun. Dan kamu pun tak tahu di manakah bumi kamu akan mati. Kita duk rancang, kita duk masuk khairat kematian, nak mati di Tualang ni. Rupa-rupanya mati di Mekah. Siapa sangka benda tu? Dan kita pun tak tahu sama ada kita mati dahulu ataupun isteri kita mati dahulu, ataupun kita mati dalam keadaan anak-anak duk ada dekat kita, ataupun kita mati seorang diri. Tuan-tuan pun banyak duk dengar kisah dah. Macam mana bila mai cuti sekolah, bini pergi rumah anak, dia tinggal seorang-seorang di rumah. 2-3 hari tak mai ke masjid. Lampu duk nampak duk menyala, lampu luar tu, kata Tok Haji ni pergi sekali ke rumah anak dia. Jadi jiran dia kata, tak pergi sekali saja jiran dia duk pergi melawat ke rumah dia tu, dia main bau bad smell, dia main bau-bau yang tak cantik. Duk bagi salam, ketuk pintu apa semua ni, telefon pun tak angkat. Mana dia ni? Tapi bau tu makin lama makin kuat. Bincang-bincang dengan jurutankuasa masjid, jurutankuasa Qaryah apa semua ni, kita nak kena report polis. Report polis mai duk pecah pintu, tengok meninggal 3-4 hari dah, seorang diri, tuan-tuan sekalian. Siapa sangka benda tu? Benda tu kita tak boleh nak rancang. Ada orang yang dalam perjalanan nak pergi sekolah, nak mengajar, sampai-sampai di trafik lain, dia mai perasa dada mai ketat, tak boleh nak bawa kereta dah. Darah mula peluh dah mula duk merenek duk atas dai dah. Bos kena kiri, tak kepala atas handle, atas steering kereta tu. Mati tang tu tuan-tuan sekalian. Benda tak boleh sangka. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini ada masa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada masa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Fa idza jaa ajaluhum, bila sampai ajal kamu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Benda tu takkan Tuhan bagi dalam keadaan lambat, Tuhan tak bagi dalam keadaan cepat. Maksudnya waktu yang betul lah waktu dia. Baik, tuan-tuan sekalian, cerita bab barzakh ni dalam Al-Quranul Karim, dalam kitab Ta'rifat yang dikarang oleh Imam Al-Jurjani, dia menyebut, Allah Ta'ala sebut tentang barzakh ni 3 kali dalam Quran, 3 kali. Antara surah dia, tuan-tuan sekalian, adalah surah Ar-Rahman. Tuan-tuan selalu dengar barzakhun la yabghiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batasan
yang tidak boleh nak melampaui sana dan tidak boleh melampaui sini. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, Allah Ta'ala sebut juga, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka itu ada barzakh, ada dinding, yang mereka itu sampailah dinding itu sampai bila? Sampailah di hari dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan barzakh itulah disebut sebagai alam kubur. Sama ada orang yang ditanam dalam kubur, ataupun orang yang dilepaskan di dalam laut, ataupun macam mana Fir'aun. Tuan-tuan tengok, Fir'aun tu ada di mathaf, di museum dekat dengan Mesir tu. Dia pun bukan simpan dia bukan simpan dia letak dalam balang kaca tu. Dia tak bubuh pun dia dalam kubur. Jadi dia duduk di mana? Dia juga duduk di alam barzakh, dan juga boleh disebut sebagai alam kubur. Kita ni tuan-tuan sekalian, ada beberapa alam yang akan kita tempuh. Yang pertama disebut sebagai alam ruh. Alam ruh. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maknanya ada 4 alam yang akan kita tempuh. Yang pertama, daripada tidak ada, satu alam. Yang kedua, alam ruh. Yang ketiga, alam rahim. Lepas tu alam dunia. Lepas alam dunia, kita dimatikan menuju ke alam akhirat. Lepas tu kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Surah Yasin yang rajin kita duk baca, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Dengan sekali tiupan terbongkar semua kubur-kubur kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita akan berjalan menuju ke padang mahsyar. Semua akan pergi ke situ. Ayat yang lain, bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah Ta'ala sebut, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surah Yasin, kita pun rajin baca surah tu. Ketika mana Allah Ta'ala membangkitkan mereka, mereka menyatakan ya wailana, celakalah kita hari ini ni. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita ni? Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang bersifat ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu di antara alam-alam yang akan kita tempuh sehinggalah kita bangkit di hadapan Allah. Lepas pada itu sudah tidak ada kematian. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang alam kubur. Bagaimana seorang sahabat Nabi yang juga merupakan menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia digelar sebagai Zu Nurain, yang mempunyai 2 cahaya. Sebab dia menikah 2 orang, tuan-tuan sekalian, 2 cahaya. Siapa dia? Sayyiduna Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Dia ini adalah khalifah selepas daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, ketika mana dia melihat yang dikatakan kubur, dia menangis teresak-esak, sehingga kan ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Uthman ibnu Affan, wahai Uthman, kamu mendengar Nabi SAW menceritakan tentang neraka, kamu tak menangis? Kamu dengar Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana azab, kamu tidak menangis? Tetapi apabila kamu berada di hadapan kubur, idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihyatah. Bila dia berdiri depan kubur, satgi air mata keluar darah, sehingga menangis dia itu di hadapan kubur itu sampai basah habis janggut-janggut dia ni. Sahabat tanya, pasal apa jadi macam tu? Maka dia kata apa? Innal qabra. Dia kata, yang aku bila aku tengok kubur, walaupun kubur nampak tenang di atas dia, walaupun nampak sepi, tetapi aku teringat apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manzil, dia di antara tempat permulaan, min manazilil akhirah, tempat permulaan, destinasi awal yang akan kita tempuh menuju ke alam akhirat. Maknanya itu adalah stesen yang pertama di alam barzakh.
Stesen yang pertama alam akhirat dikubur dulu. Dan Osman kata apa? Aku dengar Nabi SAW sebut, fa in naja minhu, barang siapa yang selamat daripada alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka selepas daripada itu akan lebih mudah, akan lebih mudah, akan lebih mudah. Perjalanan alam akhirat kita banyak, tuan-tuan sekalian. Selepas daripada alam kubur, kita akan dibangkitkan menuju ke mahsyar. Masa tu kita akan ditimbang segala amalan-amalan kita. Lepas tu kita akan berjalan ke mizan Allah Ta'ala untuk nak tengok amalan kita yang mana berat, yang mana ringan. Suratul Qari'ah yang tuan-tuan rajin duk baca. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Suratul Qari'ah Allah Ta'ala sebut. Ketika mana timbang amalan kita, faman saqulat mawazinuh, berat timbangan amalan dia, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam keadaan bahagia. Radiyah makna dia bahagia. Wa amma man khaffat, andainya ditimbang amalan dia tu ringan, amalan baik dia, amalan jahat dia tu banyak, amalan buruk dia tu lagi berat daripada amalan kebaikan, fa ummuhu hawiyah, maka tidak ada tempat melainkan api neraka Allah Ta'ala. Tuhan tanya lagi, wa ma adraka ma hiya, hampa tahu dah api neraka hawiyah tu apa? Narun hamiyah, dia merupakan satu api yang kalau dia bakar hancur terus, tak ada sikit-sikitnya, lempak-lempak masuk dalam neraka hawiyah, terus dia bakar, terus tak tinggal apa. Inilah yang akan kita tempuh. Lepas daripada timbangan mizan, kita akan berjalan di atas titian sirat. Titian sirat tu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata baina zahrai jahannam, dia itu berada di atas dua jurang api neraka jahannam, dan di kiri kanan dia itu ada kalalib, ada pencakok-pencakok daripada pencakok besi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pencakok tu tajam tak tajam? Nabi kata, mislu syaukati sa'dan, seperti mana duri pokok sa'dan yang begitu tajam. Dan ketika mana kita nak berjalan, Nabi SAW, Allah Ta'ala panggil. Tuhan kata, ni umat siapa nak berjalan ni? Ni yang kata sayangnya Nabi kat kita ni. Kita nak berjalan atas titian sirat, Allah Ta'ala panggil, ni umat siapa? Nabi kata, umat saya. Nabi akan duduk dekat dengan kita sambil Nabi angkat tangan waktu dia nampak umat dia berjalan. Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia, selamatkan dia. Ni sayangnya Nabi kepada kita ni. Sayang Nabi kat kita. Dan Nabi kata apa? Tajri bihim a'maluhum, mereka berjalan itu seperti mana amalan-amalan mereka atas dunia. Ada yang berjalan, tak kaki itu berjalan seperti mana kilat yang memancar. Barak tu maksud dia kilat yang memancar, sedang-sedang sampai sana dah, tuan-tuan sekalian. Tak sempat duri itu nak cakok, dah sampai ke sana dah. Dan Nabi kata ada yang berjalan seperti mana terbangnya seekor burung yang laju. Nabi kata berjalan seperti mana kuda yang laju. Nabi kata berjalan seperti mana jarar rijal, berlarinya seorang lelaki yang laju. Dan Nabi kata ada juga yang berjalan dalam keadaan duk merangkak, ada yang menyulok, dan di samping menyulok tu tuan-tuan, duri itu dia akan cakok sehinggalah habis, fayakhdishna, hancur habis badan dia ni. Kalau amalan dia kuat, ada lagi amalan hak dia buat walaupun sikit, tapi amalan tu lah duk bantu dia. Dia duduk gelur, duk tarik badan dia daripada duri itu, hancur badan dia, dan dia dapat juga merangkak pelan-pelan. Sampailah kepada sana. Tuan-tuan, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Bahrul Mazi jilid 18. Allah Ta'ala dalam tu Nabi kata apa? Allah Ta'ala menjadikan titian sirat. Tuan-tuan tahu tak panjang mana titian sirat tu? Panjang Jabatan Pulau Pinang nombor 1, nombor 2 kah? Tak. Panjang dia, tangga nak naik dia saja 1000 tahun perjalanan. Atas tu nak pergi ke ujung 1000 tahun perjalanan. Nak turun pun 1000 tahun perjalanan. Itulah panjangnya titian sirat yang akan kita tempuh. Dan Nabi berdoa kepada Allah selamatkan kita. Cuma yang dibantu, Nabi kata dibantu di saat itu, di kanan kita adalah al-amanah, di kiri kita iaitulah silaturahim. Dua benda ni kena jaga.
Yang inilah talian hayat, tuan-tuan sekalian. Amanah, kita ada amanah, jaga amanah bagi elok. Takut-takut waktu kita duduk berjalan tu nak terjatuh, amanah ni nanti akan ada. Kalau kita di atas dunia tak melaksanakan amanah, amanah ni akan goyang, akan hancur, jatuh juga kita ke bawah. Yang sebelah kiri kita silaturahim, dengan adik-beradik jangan duk gaduh. Nak tuan yang tu aja. Dengan mak ayah kena jaga bagi elok, dengan adik-beradik, adik abang, kakak dan sebagainya, silaturahim, hubungan rahim, hubungan darah tu jangan duk gaduh. Dengan orang lain kita boleh berkawan rapid, dengan kawan-kawan tengah malam telefon pun boleh duk mangkit, loncat mangkit, start kereta pergi. Tapi pasal apa dengan adik-beradik kita tak boleh nak jaga? Yang ni kita nak kena jaga, tuan-tuan sekalian. Inilah yang akan membantu kita. Tak masuk tajuk lagi, baru cerita duk angin kot luar ni. Pasal tadi Saudara Khairul kata bagi panjang tu malam ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu di antara proses-proses kita akan menempuh alam akhirat. Apa kata Sayyidina Osman lagi? Dia kata yang paling aku risau, wa illam yanju. Tadi hak selamat tak apalah. Hak selamat maka lebih mudah. Tapi kalau dikubur tu dah tak selamat. Lam yanju maknanya tidak selamat. Fama ba'dahu asyaddu minhu. Yang tu kita takut tu. Perkataan asyad dalam bahasa Arab kita duk guna dahsyat. Dahsyat tu asyad nah. Maknanya akan lebih dahsyat, akan lebih sukar, akan lebih sulit kita nak menuju proses-proses alam akhirat sampailah kepada siratal mustaqim, titian sirat tu. Yang tu yang paling takut. Dan itulah yang amat digeruni oleh Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dalam kubur ni tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa perkara. Yang pertama iaitulah kegelapan kubur. Kubur ni gelap. Kita kalau tak ada karan pun tuan-tuan sekalian bukan boleh duduk lama pun, walaupun lah ada lah berita minyak gas. Kan, berita minyak gas tak ada pun tak boleh duduk lama. Gelapnya kubur. Yang kedua, dia disebut sebagai himpitan kubur. Dalam tu, yang ni disebutkan oleh Nabi. Yang ketiga, fitnah kubur. Dan yang keempat, dia ada azab kubur dan juga dia ada nikmat kubur. Tu dalam kubur ada empat benda tu. Nabi SAW ajak kepada kita dan Nabi suruh jangan kita tinggalkan empat doa ni. Bila kita nak baca doa ni, ketika mana selepas daripada tahiyat akhir sebelum nak bagi salam. Doa ni kalau boleh amal. Pasal apa? Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Tu kita duk minta kan? A'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Empat benda ni. Empat benda ni cukup komplit dunia dan juga akhirat. Nombor satu apa dia? Minta lindung daripada azab kubur. Sebab azab kubur dahsyat. Yang kedua, minta lindung daripada api neraka jahanam. Sebab neraka jahanam ni pun dahsyat. Ketika mana Allah Ta'ala buat main neraka jahanam kepada kita. Tuan-tuan tahu yang kata api neraka jahanam ni, Nabi SAW sebut, dia kata api neraka jahanam ni saja, tali yang duk ikat api neraka yang ditarik oleh malaikat, tali itu saja 70,000 tali. Tuan-tuan nampak, bayangkan betapa besarnya api neraka jahanam. Satu tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. 70,000 tali, 70,000 rantai yang ada keliling dengan api neraka jahanam. Satu tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Dan dalam tu tuan-tuan sekalian, kata baginda Nabi SAW, dalamnya tuan-tuan sekalian, hampir puluhan tahun perjalanan. Satu hari Nabi berjalan dengan sahabat, tiba-tiba terdengar ada satu benda macam terjatuh. Nabi tanya, atadruna ma hadha? Hangpa tahu tak benda apa jatuh tu? Siapa kita tak tahu. Nabi kata, hadha hajar, itulah ketui batu, rumiya bihi, yang dilemparkan 70 tahun sebelum daripada ni, hari ni baru sampai, yang kata ke dasar qa'ra jahannam, ke dasar api neraka jahannam. Dalam tuan-tuan sekalian. Kita dengar dalam, luar, maknanya besarnya api neraka jahanam Tuhan buat, ramai yang akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, wal hayazubillahi min dzalik. Apa yang kita nak buat, Ustaz? Nak lari daripada api neraka jahanam ni macam mana? Tadi imam kita ada baca lepas daripada semayang maghrib.
Nabi habaq dua tempat, dua semayang jangan tinggal untuk kita minta lindung daripada api neraka jahanam. Yang pertama lepas subuh, baca sab'a marrat, baca sebanyak 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Doa tu jangan bagi imam baca seorang-seorang. Kita bagi salam, tunduk kepala, nampak macam khusyuk, rupanya lena. Imam seorang duk pulun baca, tuan sekalian. Kita baca juga, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka jahanam. 7 kali sab'a marrat pada waktu subuh, dan juga pada selepas daripada waktu maghrib. Nabi kita baca doa tu. Tuan-tuan tahu tak, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yang dikatakan api neraka ni, dia mendengar orang-orang yang minta lindung daripada dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sebut, Nabi kata apabila seseorang itu berkata Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka, wa qalatin nar, dan berkata api neraka kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia daripada aku. Berapa kali dia kata? 3 kali. Sekali kita kata Allahumma ajirni minan nar, api neraka dia pergi request kepada Allah, ya Allah selamatkan dia daripada aku 3 kali. Maknanya 7 kali kita baca, 21 kali dia minta kepada Allah, tiap-tiap kali waktu subuh, tiap-tiap kali waktu maghrib kalau kita baca api minta lindung daripada api neraka. Yang ni ya tuan-tuan sekalian yang kita nak buat amal lah ni. Kan? Yang ni yang kita nak buat amal. Jadi itulah di antara dia. Lepas tu dalam doa tu juga, selain daripada minta lindung daripada kubur, minta lindung daripada api neraka jahanam, kita minta lindung juga daripada fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan fitnah mati kita. Fitnah kehidupan ni macam-macam tuan-tuan sekalian. Bergaduh dengan jiran tetangga itu fitnah. Kita hidup walaupun umur kita panjang, tetapi sayangnya umur tidak ada keberkatan, itu fitnah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Malam ni tuan-tuan kita balik muhasabah tengok, aku hidup sampai 70 tahun, ni 80 tahun ni, agak-agak umur aku ni Tuhan berkat tak berkat? Yang ni kita duk minta kat Tuhan tu. Nak tahu berkat tak berkat tuan-tuan sekalian, kita tengok apa yang telah diberikan jalan keluar oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata apa? Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al lahu dayiqan haraja faka'annama yas'adu fis sama. Yang ni makna berkat yang Tuhan bagi kat kita. Siapa yang Tuhan nak bagi keberkatan, yashrah sadrahu lil Islam, Tuhan lapangkan hati dia dengan benda-benda agama. Tuan-tuan dengar azan, pergi ke masjid berasa lapang, dengar azan nak semayang. Ni kadang-kadang ada orang yang Tuhan nak cabut berkat daripada hidup. Dia kata tadi berasa semayang, dah ni nak semayang pula kah? Dia main macam tu. Dia jadi lemah perut. Sekalian, dengan semayang lemah perut, dengan mengaji lemah perut, dengan nak tolong orang lemah perut, dengan sedekah dia jadi lemah perut. Yang ni sebagai tanda Allah Ta'ala mula nak cabut dah keberkatan daripada kehidupan dia. Wa man yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah Ta'ala nak cabut keberkatan daripada hidup dia, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, Tuhan jadikan dada dia tu berasa sempit dengan agama ni. Dia boleh duk lalu saja ke masjid, duk dengar azan, tak terlintas untuk dia nak singgah mai ke masjid ni. Jumaat tu pun sabit dia tuan-tuan sekalian, anak Korea ya. Kalau bukan anak Korea, taubat tak mai. Mai tu pun waktu dengar qomat. Habis-habis bagi salam, dia cungit awal lagi. Boleh ke lepas ni? Boleh ke? Apa nak mengangguk ni? Kan? Deras ni selalunya sat je kan, pasal dia dorok suara dia bukan boleh pilih ni, sat je kalau deras ni. Yang takut tu slow tu lama. Kan dia slow. Kita pun kira terlena dalam kuliah tu, mimpi sampai pi Tehran lah. Jaga-jaga, aku turun dah kapal terbang tadi, Tok Syekh ni tak habis lagi. Kan? Tuan-tuan. Yang kita takut yang tu, maknanya Allah Ta'ala cabut, dia jadi daik, dia jadi sempit hati kita dengan agama. Yang kedua, dayiqan haraja. Ada saja haraj, ada saja halangan untuk kita nak buat benda baik. Jaga elok maklum. Teringinlah nak pergi dengar kuliah malam tu, mereka hantar cucu mai pula dah. Boleh bagi alasan, bukan tak boleh bagi, tapi pasal apa cucu tu tak ada? Cucu tak ada pula, start kereta dah nak pergi, start. Bateri kong pula dah, kan? Dah. Start kereta pun hidup, gaya nak berjalan, tayar pecah pula. Contoh dia macam tu lah.
Awaklah yang dia jadi payah nak pergi ke masjid. Tak tahu. Ada saja alangan. Ada saja alasan kita nak bagi kat imam ke kat orang ke, kita kata, lama tak nampak mai ke masjid. Dia kata, banyak kerja, main-main macam-macam. Dia kata, ni syak tetamu main lah apa Allah. Aku kadang serabut juga dengan tetamu. Memang kita boleh bagi alasan. Tetapi Allah Ta'ala sebut pada dalam Al-Quran, dua benda ni. Nombor satu, Tuhan nak cabut berkat hidup kita. Tuhan bagi sempit hati kita. Yang kedua, Tuhan bagi ada saja benda yang menghalang kita daripada buat benda baik. Oh, yang ni kita takut tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu fitnah kehidupan. Kita ada anak-anak ramai. Anak-anak hanya menjaga kita waktu kita sihat, waktu kita sakit tak ada siapa pun jaga. Yang ni kita takut ni. Kan, bila kita mengharapkan mereka untuk mereka nak jaga kita, tak ada siapa boleh jaga. Anak 7 orang, 8 orang, tak ada siapa boleh jaga. Waktu kita sihat dulu tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi rumah anak nombor 1, nombor 2 tarik muka. Pada mak mai dekat dah rumah halung tu, rumah cik tak mai langsung abui. Waktu sihat, waktu sakit tuan-tuan sekalian, siapa nak jaga waktu tu? Waktu tu kita pun tak ada nak buat apa dah, kencing berak kita pun nak kena minta tolong daripada mereka dah. Siapa? Anak kita yang mana yang boleh jaga? Nombor 1 bagi berbagai alasan, nombor 2 bagi berbagai alasan, nombor 3 pun duk bergaduh dengan bini dia, hang tolong jaga saat aku kerja. Dia kata tu bukan mak saya, dia kata tu bukan ayah saya, dia kata tu ayah abang-abang lah jaga. Bergaduh pula depa. Itu fitnah. Waktu duk main tengok tuan-tuan sekalian sambil duk berbetui pamper, sambil duk cuci darah apa semua ni, dalam hati ni kadang-kadang tersembunyi kat mulut juga, insyaallah orang tua ni lihat nak mempunyai nyawa ni. Dia kata lagu tu. Kita dengar, cuma kita tak mampu nak bercakap. Air mata duk turun derai. Duk minta kat Tuhan, ya Allah, aku tak mau semua ni, ya Allah, bagi aku mati cepat, ya Allah, aku tak sanggup dah nak dengar ni. Lepas tu duk sembang pula adik-beradik dengan depa, duk sembang pula di luar, mak ni macam mana ni? Aku tak boleh nak jaga. Aku sibuk ni, duk sembang anak-anak ni. Kita duk dengar tuan-tuan sekalian. Itu nama dia fitnah. Fitnah apa? Fitnah dunia. Waktu nak mati pun macam tu juga, dia akan berlaku fitnah. Sebab tu minta kepada Allah, fitnatil mahya wal mamat. Fitnah waktu hidup, fitnah waktu kita nak mati, dan fitnah ketika mana selepas daripada kematian. Allahu Rabbi. Fitnah nak mati pun macam-macam. Dia main mati susah dan sebagainya. Dalam hadis ni akan kita bincangkan sebentar lagi. Yang keempat, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Yang ni yang paling kita takut maklum-maklum. Ayah-ayah sekalian, yang paling kita takut sekarang ni. Lah ni macam-macam duk main tuan-tuan sekalian. Ni yang kata handphone ni saja macam-macam. Melalaikan kita, mengalinkan kita. Dengar ni ya. Kita duk tengok baru ada WhatsApp group ya. Kita duk tengok dalam tu duk bergaduh dah dalam WhatsApp group pun. Bergaduh WhatsApp group Korea. Ni kepada kita berhenti azan dulu kan. Azan dulu kan terus. Terus. Okay, baik. Baik tuan-tuan sekalian. Anak-anak muda ni macam-macam lah. Dalam ni macam-macam permainan dah. Lepas tu bagi video anak-anak kita tengok dah. Baru dia orang minta video. Satu budak ketika mana mak dia ambil handphone, dia bagi perancok habis semua rumah ni. Dia katok habis, cermin habis semua dia bagi hancur. Dia main tuan-tuan sekalian, dia main apa? Dia main satu sifat ganas. Ketika mana handphone ni tak bagi. Yang ni Dajjal dia tak main lagi, dia baru hantar baru kan kata tentera-tentera dia. Lepas tu pula anak-anak perempuan kita, dia terpengaruh dengan K-pop, Korea punya penyanyi tuan-tuan sekalian. Saya paling terkesan pasal apa? Bukan baru ni, 2 tahun 3 tahun yang sudah ada seorang penyanyi Korea yang bunuh diri. Allah, yang teriak tu orang Islam kita, anak perempuan kita teriak tuan-tuan sekalian sambil pegang lilin duk tepi laut ni. Duk baca pula sobangan baca talqin dekat Korea tu. Duk sedih-sedih, lepas tu letak lilin tu, letak atas mangkuk tu, letak lilin tu, hanyut pergi ke laut. Maknanya menangisi pemergian dia. Lepas tu di Indonesia, orang Islam kita lah, Indonesia pun sahabat kita juga. Waktu penyanyi-penyanyi Korea turun daripada kapal terbang tuan-tuan, mereka duduk di airport tu, duduk di lapangan terbang tu, pakat duk menyerit ni, dengan pakai tuduk, pakat duk menyerit. Allah, mereka main, ada hysteria, jadi gila pun ada. Yang tu baru dia hantar Korea tuan-tuan sekalian, dia tak turun main hak dajjal hak betul lagi. Wal ayazu billahi min dzalik. Kita tak ada lah benda-benda macam ni tuan-tuan. Apa yang boleh jaga kita? Allah Azza wa Jalla. Jadi minta banyak-banyak kepada Allah. Jangan lupa Nabi SAW, kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2 tempat mustajabnya doa dalam sembahyang. Yang pertama ketika mana waktu sujud.
Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu, dekatnya hamba itu dekatnya hamba kepada Allah, fahuwa sajid, ketika mana waktu sujud, fa aksirud du'a, maka waktu sujud tu perbanyakkan doa. Kita selalu ambil sujud yang terakhir, pasal mudah, bila panjang sikit kita dah minta doa, panggung kepala tu kita boleh tahiyat terus. Kan? Saya tuan-tuan tanya, ustaz kalau nak ambil sujud mula-mula boleh? Boleh, bukan tak boleh. Takut lagi panggung lagi. Rakaat ke berapa dah ajak nak ambil. Jadi imam pula je lah tu kan. Kita mahu sebut lah. Jadi imam. Berapa dah ni? Duduk lama lah tu. Hak belakang kata, baru rakaat pertama tu imam. Jam habis sembahyang kita waktu tu. Takut macam tu. Kan? Jadi ambil yang terakhir. Baik tuan-tuan sekalian. Yang kedua di mana? Iaitu selepas daripada tahiyat akhir dan juga sebelum bagi salam. Itu tempat mustajabnya doa. Jangan tinggal tuan-tuan sekalian. Ad-doa silahul mu'min. Doa ni adalah senjata kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak baca sikit lah tuan-tuan sekalian. Bukan nak baca semua lah. Saya pun tahu ada depan saya ni macam-macam penyakit ni ada. Kalau balun sampai 2 jam dia tak masuk apa dah. Dia dengar azan, dengar bunyi tent tadi pun dia mula menggelisah dah. Enggak dah malam ni. Kan tak ada dah aku ni. Kan dia tu dah saya pun faham tuan. Saya pun biasa duduk di bawah ni dengar kuliah apa semua ni. Kan dengar khutbah. Saya duduk biasa bagi khutbah. Bila tengok orang duduk lena kita marah. Rupanya bila kita dengar khutbah kita lena. Kan dia memang secara automatik dia jadi macam tu. Samalah macam kuliah ni pun. Tara derah lagu ni pun cerita bab dahsyatnya kubur ni mula-mula duk geram mata lagu tu. Lepas tu royuk. Buat apa aku buat, aku nak tidur ayat tak nak buat aku nak. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak ambil permulaan daripada tanda-tanda kematian kita. Walaupun ulama ada sebut tuan-tuan sekalian, tapi hadis Nabi tak sebut. Sebab mati ni adalah mafatihul ghaib, iaitulah kunci-kunci ghaib Allah Ta'ala yang punya. Kan Allah Ta'ala punya. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian kematian kita tu bila. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia ada sebut di dalam Diwan Asy-Syafi'i. Dia kata tazawwad minat taqwa, carilah bekal daripada taqwa. Idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri. Kita tak tahu walaupun kita hidup waktu malam, adakah kita boleh hidup sampai besok pagi. Kita tak tahu. Imam Syafi'i kata lagu tu. Wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Imam Syafi'i kata berapa banyak orang yang sahih, orang yang sihat mati tidak memberikan tanda. Sedang-sedang mati ya. Umur 30 kata. Lepas tu tak ada apa dia batuk-batuk sikit lagu tu. Lepas tu doktor pergi check demam apa, doktor pun dah buat check COVID apa semua, tak ada apa dia kata. Lepas tu doktor sepaksa merehatkan dia. Lepas tu mati lagu tu. Tak ada sakit apa pun. Ada yang macam tu. Kan? Sebab mati ni tak ada tanda. Kalau mati ni tanda dia tua tuan-tuan sekalian, maknanya tak ada dah orang tua ditualang ni. Kalau mati tu tanda je sebagai budak, tak ada budak-budak ditualang ni. Kalau mati tu lelaki, maknanya orang lelaki dah kurang dah ditualang ni. Kalau mati tu perempuan, orang perempuan dah kurang dah. Maknanya mati tak ada. Kalaulah mati tu tandanya sakit tuan-tuan sekalian, berapa banyak orang hak sakit duk hidup lagi. Ni Imam Syafi'i kata, wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sihat mati ni tak ada tanda. Wa kam min saqim. Nampak? Berapa banyak orang yang sakit asya hina min ad-dahri. Dia hidup lagi lama daripada orang yang sihat. Sungguh. Sampai baca Yasin 30 kali lah. Tok Imam pun naik bebai lah. Kata Imam tu alang lah. Dia sebut nama Tok Imam. Tak panggil dah saya ambil lepas ni. Tok Imam lain lah. Tok Imam kata aku ni sepanjang jadi imam dia ni baca, ya Allah, aku baca Yasin kata 30 kali lah. Aku pun naik bebai dah nak baca. Sambil dulu bebai tu. Lintas bantai. Lori tanah pala merah belah Tok Imam. Tok Imam mati dulu daripada kawan hak sakit tadi ni. Kita pi tuan-tuan sekalian. Pi tengok orang sakit. Duk tengok. Nampak hidung dah mula jatuh dah. Telinga pun nampak mula jatuh dah. Badan pun nampak sejuk dah ni. Aku rasa tak apa lama kot. Keluar daripada hospital tu macam mana tergeleceh tuan-tuan sekalian. Tangga kita habis ziarah tu tergeleceh. Kepala terantuk dengan tangga. Kita mati dulu. Kawan tu mangkit sihat, dia pula sembahyang mayat kat kita. Ada tak ada lagi naik tu? Ada. Maknanya mati ni kita tak tahu tuan sekalian. Kan?
Ulama dulu ada sebut lah, dia kata ada tanda 40 hari tu mati dia mula berasa di kenin, lepas tu ada tanda ni mati dia mula berasa ni apa nama ni kok bawah perut ni dia berasa macam tu, main 3 hari main 4 hari. Itu pandangan para ulama, itu pengalaman depa lah tuan sekalian kan. Cuma yang mati betul-betul tak ada siapa tahu bila ke waktu kematian. Dalam suratul qiyamah ini di antara tanda kematian yang Allah Taala sebut. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 26 hingga 30. Tuhan kata, kalla idza balagatit taraqi. Tu nak mati tu. Apabila nafas kita sudah sampai kepada tarquwah. Maknanya nafas ni kita tarik ke hidung, dia sampai kepada dada ya. Dia tak turun dah ke bawah. Kita berasa tak lepas dah nafas kita ni. Tarik tak lepas. Saya tanya guru saya macam mana tafsir ayat ni. Dia kata mudah, kalau kita nak tahu, kita cekik tengkuk kita cuba bernafas, boleh tak boleh? Macam itulah keadaan orang yang dalam keadaan dia nak mati dah. Dan di saat itu Tuhan kata, kalla idza balagatit taraqi qila man raq. Tuhan tanya, waktu jadi macam tu, man raq, siapa nak tolong dia? Waktu nafas dia tak boleh dah tuan-tuan sekalian, siapa nak tolong kita? Anak-anak pun duk teriak, walaupun kita duk panggil dia tolong ayah Ustaz, hanya menangis ya. Dia tak dengar apa kita minta tolong dia. Isteri kita pun main kat kita ni, abang kita duk tolong aku Ustaz, aku tak boleh bernafas ni. Cari Ustaz apa nama inhaler ke, cari Ustaz oksigen ke apa ke, tak boleh tolong. Dia pun tak boleh tolong. Suami pun tak boleh tolong. Kalau isteri waktu tu sakaratul maut, doktor pun tak boleh tolong, nak buat apa tuan sekalian. Allah Taala sebut qila man raq wa zanna annahu al-firaq. Maka di saat itu dia mula siap di kepala dah, matilah aku kali ni. Wa zanna tu maksud dia sudah anggap memang annahu al-firaq, aku akan berpisah dengan dunia dah. Kan? Kita kalau naik motor tiba-tiba ada orang belah kita. Tarik nafas dulu. Okey bernafas okey aku hidup ni. Kalau tarik nafas punggah dah. Aku tak boleh nafas ni. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, kawan hak belah kita tu duduk atas kita. Sebab tu nafas tak lepas. Tu. Jadi tarik yang dulu. Kalau boleh nafas, alhamdulillah. Ada lagi umur aku ni. Kan? Wa zanna annahu al-firaq. Kalla idza Allah Taala sebut dalam suratul qiyamah tu sampailah kepada tafatis saqu bisaq. Kita dah sakit ni, kita tak tahu sakit tang mana. Waktu nak mati, sakaratul maut ni, sakarat ni makna dia waktu tu waktu lemah, waktu tu waktu pening, waktu tu waktu kita berasa dihimpit, macam ada stembron duk main atas badan kita. Waktu tu kita tak tahu tang mana sakit dah. Kan? Sebab kita berasa berasa kaki sakit ke, tak tahu. Pegang tang kaki tak sakit, pegang tang badan tapi kita rasa sakit, tak tahu tang mana sakit. Itu dia antara tanda kematian waktu sakaratul maut. Dan Allah Taala sebut di dalam ayat ni juga, idza tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masa. Sebentar saja lagi dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan bisa tengok dah dalam Al-Kuliah TV3 pun Al-Kuliah, Dr. Daniel ketika mana dia menceritakan tentang dying process ni apa? Proses menuju kepada kematian. Mula-mula sekali tuan-tuan, yang kata mati ni, dia nak rosak tang mana? Buah pinggang dulu. Bila buah pinggang dah mula rosak, tang tu lah benda utama dia. Rosak terus buah pinggang, dia tak boleh nak support dah. Darah ke apa ke semua dia tak boleh nak support dah tuan-tuan sekalian. Itu situ mula itu. Dan Allah Taala sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, mula-mula sekali roh yang akan dikeluarkan itu daripada kaki dulu mula-mula. Mula-mula kaki duk bergerak. Roh mula naik ke lutut, lepas tu mula naik ke perut. Bila naik ke lutut, kaki kita dah tak ada dah, habis dah roh di kaki kita. Dah sejuk gedik dah waktu tu. Lepas tu naik pula di pinggang tuan-tuan sekalian, paha kita dah tak bergerak dah. Lepas tu naik pula di dada tuan-tuan sekalian, perut kita dah tak ada apa dah. Tak berfungsi dah, habis dah. Semua switch dah off dah tutup habis switch dah. Lepas tu baru naik di dada tuan-tuan sekalian. Dan hadis Nabi sebut apa? Roh itu dia akan keluar, mata itu akan mengikut arah mana roh itu kita keluar. Roh tu akan keluar daripada atas. Saya baca hadis ni, roh ni akan keluar daripada atas. Maka mata tu akan ikut roh tu keluar. Kalau dia tarik main belah kiri, mata tu dia akan pi ke sebelah kiri.
Kalau tarik mai kanan, dia akan pergi sebelah kanan. Itu. Kalian, wal'ayazubillahi min zalim. Baik, kita baca sikit hadis ni, cerita tentang macam mana perjalanan roh tu. Nabi SAW, ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Satu hari, Nabi pergi ziarah seorang sahabat Ansar. Bila sampai di kubur, Nabi SAW berdiri sambil dia panggung kepala. Nabi kata, ista'izu min azabil qabri marratain aw salasa. Nabi kata, minta lindunglah hampa semua. Nabi kata kepada sahabat waktu tu, minta lindung kepada hampa semua kepada Allah daripada azab kubur. Bara' bin Azib yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, aku dengar Nabi duk sebut lebih kurang 2-3 kali Nabi sebut. Pasal apa macam tu? Kerana Nabi kata apa? Nabi kata, ketika mana orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalil akhirah, waktu kita nak meninggal, dia ada tanda dia sebagai orang-orang yang akan menjadi ahli syurga. Dia ada tanda dia. Nabi kata, nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh. Tu satu tanda dia. Kalau kita nak tahu kita ni ahli syurga ataupun tidak, waktu kita sakarat, napas pun dah turun naik dah, tak keluar bunyi apa, cuma daripada mulut duk bunyi yang tu aja. Anak bini kita pakai duk keliling, kita pakai duk pegang, duk kata ayah sebut la ilaha illallah, duk hinggun kita duk sebut. Yang ni saya sebelum saya nak baca hadis dengan lebih panjang, adab tuan-tuan sekalian. Adab dia dalam kitab Bahrul Mazid jilid 7 menceritakan tentang macam mana nak talqinkan la ilaha illallah kepada si mayat. Yang ni kalau boleh kita sebarkan kepada anak-anak kita. Nombor satu adab dia, cari anak yang kita sayang. Anak yang kita sayang. Dalam 3 orang anak tu tuan-tuan sekalian, cari anak, mungkinlah dia ni jatuh hati, ataupun dia kalau anak nombor 2 dia dengar angah ni, walaupun alung kata ayah makan ubat, ayah tong makan. Lepas tu hak kecil sekali dia panggil apa? Acik ke apa? Acik kata ayah makan ubat, tak mau. Tapi mai angah ni, ayah makan ubat ayah. Dia makan tuan-tuan sekali dengan plastik ubat dia telan. Maknanya apa? Hak dengan angah ni kira buat apa pun tak apa. Waktu nak talqinkan la ilaha illallah, bagi angah tu yang talqinkan. Jangan cari seteru dia. Dalam kitab tu jangan cari seteru dia. Pasal kalau cari seteru dia akan bagi dia jadi lagi serabut waktu sakaratul maut tu. Sebab sakarat ni dia lemah tuan-tuan sekalian. Kita waktu kita lemah tu, kita akan cari benda untuk kita nak paut. Maka kita dengar kalimah la ilaha illallah, yang tu kita akan paut. Tiba-tiba anak 3 orang memang tak pernah duk mengaji, kita pun tak pernah duk habaq apa kat depa. Depa tak tahu nak buat macam mana, tengok ayah duk dia pergi panggil jiran sebelah, Tok Haji sebelah. Tok Haji sebelah memang duk bergaduh dengan pak kita. Mampu. Dia main-main dia suar muka, kawan tu tengok Allah, malaikat maut mai dah. Dia nak sebut la ilaha illallah pun tak dan mati gitu ya. Ini adab dalam yang diajarkan oleh hadis Nabi SAW. Satu. Yang kedua, ketika mana kita sebut la ilaha illallah, kalau dia dah sebut la ilaha illallah cukup. Kalau dia tak boleh sebut la ilaha illallah, cukup dengan dia sebut Allah, itu pun dah cukup memadai dah. Bagi seorang sudah. Jangan duk keliling tu dah, sampai keliling katil ni hak nak sebut la ilaha illallah, ya sebut Allah, dia pun tak tahu nak sebut mana. Mati terus betul ya. Boleh faham tak? Saya tengok ada satu video tuan-tuan sekalian. Depa nak hantar bagus lah, nak abang kata ayah kami tu sakarat, jadi anak-anak ni pakat duk ada keliling. Semua pakat duk sebut ayah la ilaha illallah. Hak kawan tu ayah sebut ayah sebut ayah. Ayah pun tak tahu hak mana satu aku nak dengar ni. Dia sabut waktu tu. Seorang sudah halim pakat duk dengar, halim pakat duk berdoa lah hati, ya Allah permudahkan, ya Allah permudahkan, yang tu je. Bagi abang sebut, angah sebut kat tadi dia sayang kat angah. Angah kata la ilaha illallah. Ayah pun nak sebut. Waktu tuan-tuan sakaratul maut, ini hebatnya perkataan la ilaha illallah. Nak apa? Kalau tuan-tuan sebut, bibir tidak perlu belaga sama bibir. La ilaha illallah. Belaga tak bibir? Nak apa? Waktu sakaratul maut, tuan-tuan nak bergerak bibir pun dah tak kuat dah. Tak larat dah waktu tu. Itulah hikmah la ilaha illallah tu. Nak sebut, nak bergerak, nak bergerak bibir, tak larat dah. Nak abang kata sakitnya sangat waktu sakarat tu. Boleh sebut Allah, cukup dah. Dah cukup. Alhamdulillah, hampa berkat berdoa lah bagi Allah Ta'ala permudahkan.
Janganlah bila dah hangah dah mai dah la ilaha illallah, ayah pun sebut la ilaha illallah. Syari acik pula mai, ayah sebut pula la ilaha. Duk ajak banyak kali, jangan ni, takat sekali sudah. Sebab Nabi kata apa? Biarlah kali yang terakhir itu, man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kali terakhir dia sebut la ilaha illallah masuk syurga. Melainkan kalau kita nak tajdid, kalau kita nak sebut sekali lagi kepada dia, kalau dia sebut perkataan lain selepas daripada sebut la ilaha illallah, yang tu boleh. Lepas dia sebut la ilaha illallah, mata pun duduk melipok, dada lapak cendoi, dia sebut lagu tu dah. Lapak cendoi, kena pergi pula kat dia la ilaha illallah, kena habaq pula sekali lagi. Jangan mengakhirkan kematian dia dengan perkataan cendoi tu. Boleh faham tak? Nampak macam lawak, tapi boleh jadi benda tu. Sebab dia memang kaki cendol buat atas dunia dulu. Contoh macam tu. Itu adab kita. Baik. Kata baginda Nabi SAW, tanda waktu dia sakarat tu, dia dah sakarat, dia tahu, kata dia tu ahli syurga. Nabi kata, nazala ilaihi malaikah, akan turun di saat itu malaikat. Malaikat ramai turun. Minas samai, daripada langit malaikat turun. Bidul wujuh, dalam keadaan berpakaian putih dan muka bercahaya. Ya Allah, yang ni yang kita minta tuan-tuan sekalian. Waktu sakarat tu kita nampak malaikat turun kan. Tuan-tuan jangan tanya pula, ustaz, kalau malaikat turun ramai-ramai ni, rumah kami kecil ya, sepak bisu ikut. Jangan duk fikirlah soal tu. Dia kata, ustaz, masuk akal. Kadang-kadang ada juga ni orang hak mana dia main duk dengar. Dia kata boleh pak ni kaut, dia kata ni, dia kata adakah bilik kecil di hospital, bilik kecil doktor bagi 3 orang masuk, 4 orang memang sempit, tiba-tiba malaikat nak turun ramai. Hang tak dengar ke cerita dulu ustaz, cerita bait Isra Mi'raj yang kata malaikat Jibril pun sikit punya besar ke? Macam mana celah-celah tu dia tak masuk? Kaut yang ni aku tolong ngaji ni. Nampak tu lah. Tapi pergi orang tualang lah, orang tempat lain lah. Kan? Yang tu duduk fikirlah tu dengar sami'na wa ata'na, kita dengar hadis Nabi kita yang tu ya. Malaikat turun dalam keadaan bidul wujuh, dalam keadaan pakaian dia tu putih, dan ka'anna wujuhahumus syams, muka malaikat ni bercahaya seperti mana cahaya matahari, nampak bersinar tuan-tuan sekalian. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu indahu, duduk dekat dia, hatta yajlisu minhu madda basar. Turunnya malaikat tu, dia bawa kain kafan daripada kafan syurga, dan dia bawa hanut. Hanut tu adalah wangian daripada wangian syurga. Ustaz, banyak mana malaikat tu ustaz? Nabi SAW sebut yajlisu minhu maddal basar, malaikat yang turun ramai itu sejauh mata memandang daripada duduk. Kalau tuan-tuan kalih belah kiri, tuan-tuan tengok tang mana yang tuan-tuan last sekali mata tuan-tuan boleh sampai, banyak itulah malaikat turun ni keliling kita ni sampai hujung tu. Tuan-tuan panggung atas tengok tuan-tuan sekarang, banyak panjang mana mata tuan-tuan boleh sampai, malaikat turun banyak tu lah. Ramai malaikat turun tuan-tuan sekalian. Dan dalam keadaan pakaian putih, malaikat bawa siap dengan kafan putih. Hatta yajlisa inda ra'si. Ni cara macam mana malaikat maut. Dalam ramai-ramai itu ada malaikat maut yang akan mencabut nyawa dia. Malaikat maut cabut nyawa macam mana tuan-tuan sekalian? Dia akan mai duduk dekat dengan kepala kita. Ra'si maknanya kepala kita ni. Dan dia akan mai bisik di telinga kita. Apa malaikat maut kata? Ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Yang tu. Bukan dia pisau tangan, dia tarik nyawa kita, ataupun dia ambil pisau, dia belah kita. Bukan macam tu. Dia main bisik di telinga kita, dia kata ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai ruh yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kau menuju kepada keridaan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah kaki mula bergerak, lepas tu kaki pun dah habis dah, paha mula bergerak, paha tu pun dah habis dah, badan mula bergerak, badan tu dah habis dah, dada mula duk naik, lepas tu roh mula naik, habis, badan pun jadi sejuk dah. Dia main napas pun tuan-tuan sekalian, tarik napas pun bunyi pun serupa dengan kena sembelih kerbau punya bunyi, duk habis bunyi lagu tu dah. Dia akan naik melalui kepala tuan-tuan sekalian. Di saat itulah malaikat akan cabut. Bila keluar roh tu, malaikat akan ambil roh kita itu. Nabi kata fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah man fis siqa.
Keluar roh ni, keluar mudah sangat. Seperti mana sebotol air yang kita buka dia, kita tuang. Macam itulah air keluar, tuan sekalian. Dia tak ada susah. Dia tak ada susah. Keluar daripada roh badan kita ni. Keluar daripada badan kita, roh tu keluar. Bila keluar tu, fayakhudhuha fa idza akhadhaha, taqwih malaikat maut, dia ambil kain kapan tu, roh kita masuk dalam kain kapan, dia balut terus dengan kain kapan daripada syurga tadi ni. Habislah nyawa kita. Kan doktor pun pegang-pegang nadi kita pun tak ada, kita pun tengok ayah pun dah tak ada dah tak bergerak dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah dibawa roh kita tu. Bawa ke mana tuan-tuan sekalian? Kata baginda Nabi SAW, dibawa roh kita, fayas'adu biha fala yamurru, dibawa naik ke langit. Langit yang pertama, langit yang kedua. Nak naik langit yang pertama tu kena tahan oleh malaikat yang jaga langit yang pertama. Malaikat tanya tu, ma hadzal ruhut tayyib. Malaikat tanya, ruh bagus ni, ruh siapa ni? Tayyib ni kan bagus. Hampa bawa orang bagus mana ni? Pasal apa? Pasal wangian dia tu kami terasa di langit yang pertama ni. Tu malaikat pertama tu. Tuan-tuan, dalam kitab Tazkiratul Maut karangan Imam Al-Qurtubi, bila roh kita melepasi langit yang pertama, para malaikat buat soft mereka buat, dan mereka solat jenazah ke atas kita. Para malaikat buat soft dan solat jenazah ke atas kita. Itu langit yang pertama. Naik yang kedua sama juga macam tu. Naik yang ketiga sama juga macam tu. Naik yang keempat sampailah langit yang ketujuh. Kata Nabi SAW. Nabi kata hatta yantahi bihi ila sama'i sabi'ah, sampailah kepada langit yang ketujuh. Bila sampai ke langit yang ketujuh, fayaqulu azza wa jalla, Allah Ta'ala kata kepada para malaikat maut hak bawa roh kita tadi ni. Tuhan kata, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulis hamba aku ni di illiyin. Rupanya di sana ada satu tempat illiyin, nama-nama kita akan ditulis sebagai tempat untuk kita nak tempah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu yang kata roh tu. Jadi ustaz, waktu roh tu dibawa oleh malaikat, waktu itulah yang di rumah kita duduk kelang kabut, pi report di hospital, panggil ke kesihatan mai, telefon jawatan kuasa masjid habaq kat tu imam nak tanam pukul berapa. Tu duk buat tu. Kan kadang-kadang kita tanya, roh ni pi ke mana? Sebelum dia nak akan dilepaskan balik masuk dalam kubur tu, pi ke mana? Waktu naik ke atas ni, malaikat semua bawa pi ke atas. Terus sekalian, bila sampai di sana, Allah Ta'ala kata tulis nama dia. Tuhan tengok, dia ni tulis nama dia di Aliyin, satu tempat untuk nak tempah masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Selepas daripada ditulis di situ, wa a'iduhu ilal ardi, kemudian dikembalikan roh dia tu ke bumi tadi ni, iaitulah dimasukkan ke dalam kubur. Waktu dalam kubur tu tuan-tuan sekalian, bila dah orang dah tanam apa semua dah, malaikat pun mai, dia bawa balik roh kawan ni, dia bubuh balik tempat dia ke jasad dia dalam kubur. Boleh faham? Saat kita tuan kata ustaz duk cari juga tak pernah duk nampak apa. Memang tak nampak lah. Melainkan orang hak minum ketum dia nampak lah. Dia tahu malaikat turun ramai dia tu. Hang mabuk ketum. Boleh faham tuan sekalian? Bila sampai di situ, kata baginda Nabi SAW, fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Bila dah dikembalikan jasad dia, roh dia kepada jasad dia, orang pun pekat balik lah waktu tu. Nabi kata apa? Nabi kata watawalla anhu ashabuhu. Semua orang pekat balik, tak ada siapa duduk tang tu. Walaupun ada 3 benda yang akan mengikut mayat ke kubur. Yattabi'ul mayyit salasah. Ada 3 benda yang ikut mayat ke kubur. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang akan hantar kita ke kubur tuan-tuan sekalian ada 3. Nabi kata ahli keluarga, kawan-kawan, sahabat, handai, adik-beradik, cucu, macam-macam lah hantar kita ke kubur. Yang kedua, maluhu, harta benda akan hantar kita ke kubur. Yang ketiga, amaluhu, amalan kita juga akan hantar kita ke kubur. Betul tak betul 3 benda tuan-tuan sekalian? Satu hantar kita ke kubur. Nabi kata fayarji'u thnani, 2 benda akan balik, ahli keluarga akan balik, harta benda akan balik. Kereta dia baru beli, tuan-tuan sekalian, expander nama kereta tu. Baru beli kereta. Plastik pun tak ada nak koyak lagi. Anak-anak main bagi kunci ya. Ya, ni kereta baru ya. Dia pun pegang-pegang kunci baru suar kaki masuk-masuk kena jantung, matilah kereta tu.
Dan kereta itulah digunakan oleh anak cucu dia untuk nak hantar dia ke kubur. Kereta tu pun bawa balik juga. Tak ada mereka nak kambuih sekali dalam kubur. Kambuih no, kasar tu. Betul tak tuan sekalian? Tak ada. Tuan-tuan sayang kat siapa? Sayang kat burung, kat duk main burung selalu sampai semayang pun tak. Burung-burung tu pun tak ada nak mau terjun sekali dengan kita dalam kubur. Sayang kat siapa tuan sekalian? Tak ada. Semua benda tu akan ditinggalkan atas dunia. Balik semua benda tu. Cuma satu je amalan kita akan duduk di sini. Dan kata baginda Nabi SAW, yasma'u qar'a ni'alihim. Waktu kita pakat duduk balik, dia duduk dalam tu, dia duduk dengar. Dia duduk dengar tapak kaki kita tu. Ni'alihim makna dia derapan tapak kaki kita duduk berjalan balik tu. Ada hak kena seret pun ada duduk teriak tu orang balik. Bini dia lah kot, pukul bini dia biantang kan. Kita ni kadang bini tak biantang lah, duduk rumah dah, duduk aidah lah apa semua tu. Cucu dah lu teringat kau tuan kena seret. Oh, kata bunyi tu. Kan? Hang tengok balik ke? Nak balik ya, bukan tengok balik. Balik tuan sekalian. Bila balik tu kata baginda Nabi SAW, fayatihi malakan. Waktu itulah baru malaikat mai. Malakan ni musanna. Dua malaikat mai. Siapa dia? Malaikat Munkar dan juga Nakir. Boleh? Dia mai. Bila malaikat Munkar Nakir mai, fayujlisa ni, malaikat akan pegang kita, dia akan kita bagi duduk. Dia bagi duduk kita ni. Tuan-tuan jangan tanya pula, ni soalan-soalan cepu mai ni, ustaz. Waktu malaikat bagi duduk, kepala tak belakang kerendah ke? Bagi menampak jepun biar pas ke kubur terus kawan ni. Kan? Jangan duk fikir tu. Malaikat akan tanya, soalan yang terlalu tuan-tuan dengar, fayaqulani, dua-dua akan tanya kepada dia. Apa dia? Nombor satu, marrabbuka, siapa Tuhan hang? Malaikat tanya. Yang kedua, kalau dia ni hamba yang beriman kepada Allah, dia boleh jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah, dia boleh jawab. Yang ni yang kadang tu imam baca talqin kan. Jangan takut, jangan gentar ketika mana datang kepada kamu malaikat yang akan bertanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu? Jawablah dengan lidah yang fasih, Allahu Rabbi, Tuhan Allah tu Tuhan aku. Malaikat bertanya lagi kepadamu, madinuka, agama kamu apa? Islamu dini. Kamu jawablah. Yang tu soalan-soalan tu tuan-tuan sekalian. Soalan yang kedua, malaikat tanya, marrabbuka, soalan kedua, madinuka, hang agama apa? Kalau atas dunia dulu dia mengamalkan Islam, maka dia boleh jawab, dia kata dini al-Islam, agama aku Islam. Soalan yang ketiga, malaikat tanya kepada dia, ma kunta taqulu fi hadha rajul alladhi bu'isa fikum. Yang ni lah sebabnya kita nak kena mengaji bab hadis dan mengamalkan sunnah Nabi ni. Malaikat tanya ni, hang tahu tak siapa yang kami utuskan kepada hang? Hang kenal Rasul tak? Hang kenal tak dia ni siapa? Maka hamba yang beriman itu dia berjawab, Ashhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi yang kamu sebut itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau atas dunia sunnah Nabi tak pernah kita buat, atas dunia Nabi Muhammad tak pernah kita selawat, atas dunia kita pun tak kenal siapa Nabi Muhammad, macam mana kita nak jawab tuan sekalian? Bila dia jawab soalan yang keempat, ditanya oleh para malaikat. Malaikat tanya yang keempat, wa ma yudrika, macam mana hang boleh tahu? Betul. Dalam hadis 4 soalan tu lah. Nombor 1, marrabbuka. Nombor 2, madinuka. Nombor 3, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 4, malaikat tanya, wa ma yudrika. Macam mana hang boleh tahu? Macam mana Allah hang boleh tahu? Macam mana Islam hang boleh tahu? Macam mana Nabi Muhammad hang boleh tahu? Hang bukan hidup zaman Nabi pun, tapi hang boleh jawab macam mana? Yang ni lah tuan-tuan sekalian, jawapan kepada tuan-tuan yang mai malam ni dan mai kuliah-kuliah maghrib, pi cari ilmu masjid lain, kalau tak ada tang ni tuan-tuan lari pi kilik kitab dan sebagainya, duk pi mengaji. Itulah jawapan dia. Apa dia jawab tuan-tuan sekalian? Macam mana dia boleh tahu? Wa ma ilmuka, macam mana hang boleh tahu? Dia kata apa? Dia kata qara'tu kitab Allah. Atas dunia dulu aku rajin duk pi mengaji tentang Quran. Tuan-tuan mai duduk dalam majlis ilmu, cerita bab Quran lah. Cerita bab Allah Ta'ala, cerita bab Islam, cerita bab Nabi. Yang ni yang kita duduk ni. Walaupun mai ni mai lena saja, ada juga. Tak apalah, korang-korang kita dengar tuan-tuan sekalian. Dia kata, aku dulu atas dunia aku rajin mengaji. Qara'tu kitab Allah. Fa'amantu bih. Bukan takat aku mengaji, aku faham. Aku beriman dengan Allah Ta'ala. Aku tahu Nabi Muhammad tu apa. Aku tahu sunnah tu apa. Aku tahu hadis Nabi tu apa. Aku tahu macam mana cara nak ambil ayat semayang. Aku tahu yang mana halal, yang mana haram.
Dia tahu, tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia boleh jawab soalan nombor 4 daripada malaikat muka nakir. Wasaddaqtu, dan aku beriman serta aku membenarkan. Maknanya aku memang duk beramal benda ni. Aku duduk selawat kepada Nabi, aku duduk berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, itulah penamat dan juga orang kata apa, soalan yang akan kita jawab, dan jawapan yang kita bagi kalau kita boleh jawab maka akan memberikan kepada kita kemudahan di alam kubur. Apa yang jadi kepada dia selepas daripada tu? Kata baginda Nabi SAW, 4 soalan tu lepas daripada malaikat tanya, fayunadi munadin fis samai an sadaqa abdi. Rupanya Allah Taala duk tengok, tuan-tuan sekalian. Tuhan kata apa? An sadaqa abdi. Tuhan kata hamba aku ni memang atas dunia tu dia bagus. Tuhan kata, wahai malaikat, sadaqa abdi, benarlah hamba aku tu. Dia jawab tu memang betul, atas dunia dia duk beramal. Dia jawab tu memang atas dunia dia rajin mengaji. Dia jawab tu memang atas dunia dia duk buat benda-benda baik. Dia duk melarikan diri dia daripada buat benda jahat. Dia rajin duk mai ke masjid, dia rajin ziarah aku, dia rajin tolong orang. Tuhan sebut sebab Tuhan nampak benda tu ketika mana persoalan Munkar dan Nakir kepada si mati tadi. Apa yang jadi kepada dia, tuan-tuan sekalian? Kata baginda Nabi SAW, fa afrishuhu minal jannah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghamparkan di dalam kubur dia itu, iaitulah hamparan dan permaidani daripada syurga. Nak apa lagi, tuan-tuan sekalian? Hampang lalu, bau wangi tak sangka ni permaidani ni. Wa albisuhu minal jannah, kemudian ditukarkan kain kapan hak putih tadi, dibuka dan diberikan kepada dia pakaian daripada syurga. Duduk dalam kubur tu. Wafdahu lahu baban ilal jannah, kemudian dibukakan kepada dia satu lubang, satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Dalam kubur tu buka pintu. Dia nampak syurga, tuan-tuan sekalian, tapi dia tak boleh nak masuk lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari kata apa? Dia tengok dalam syurga teringin sangat-sangat, bila aku nak boleh masuk, bila aku nak boleh masuk. Tapi malaikat kata tak boleh masuk lagi. Masuk bila buka pintu syurga tu, kata Nabi SAW, fayati min rauhiha wa tibiha. Masuk wangi-wangian syurga tu dah masuk dah dalam kubur dia. Subhanallah. Kemudian kata baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala pun melapangkan kubur dia sejauh mata memandang. Yang ni lah dalam doa ketika mana kita duduk semayang mayat. Kan kita semayang mayat, tuan-tuan sekalian. Doa yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ya Allah, muliakanlah turunnya ke dalam kubur. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kan doa tu kita minta, wa wasi', ya Allah, lapangkanlah madkhalah, tempat masuk dia tu, kubur dia tu. Lepas tu kita minta pula kepada Allah Ta'ala, wa abdil hudaran khairan min darih. Ya Allah, tukarlah ataupun gantikan kepada dia daran, rumah dia yang lebih baik daripada rumah dia atas dunia dulu. Kan? Wa abdil hudaran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih. Tukar ya Allah ahli keluarga atas dunia dulu dengan ahli keluarga baru. Pasal apa? Sebab dalam kubur kita boleh bertemu dengan kawan-kawan ni. Dengan kawan-kawan kita boleh berjumpa. Imam Al-Qayyim dalam kitab dia Ar-Ruh, dia habaq apa? Kita boleh keluar daripada kubur kita boleh ziarah kubur kawan-kawan tu. Kan? Kita dengar-dengar malaikat menghabaq, oh, lepas pada kita mati sebulan, tiba-tiba ada kawan kita pula mati lepas tu. Kita pergi ziarah dia. Kalau dia tu ahli syurga. Kalau ahli neraka, kita tak berjumpa dengan dia. Kita turun-turun, kita kata, kita alhamdulillah bila mati, dia kata kemarin mati. Pasal apa? Dia kata, apa nama, pisau skerap jatuh atas kepala. Contoh aku tu lah. Oh ya kah, dia kata. Tapi waktu tu alhamdulillah, dia kata aku buat amalan alhamdulillah, jumpa dia kata. Dia kata, apa yang akan kita tanya, tuan-tuan? Kita akan tanya tentang keluarga kita. Dia kata saja aku nak tanya sikit, bini aku macam mana? Bini orang duk main risik lah. Dia kata, aku baru sebulan menikah, orang main risik lah. Dia kata, walaupun dalam iddah. Dia kata nak nikah lah daripada tu. Tunggu iddah menikah. Oh ya kah, anak-anak aku macam mana? Anak-anak alhamdulillah. Dia tanya yang tu, tuan-tuan sekalian. Yang tu dia tanya. Kan, lepas tu dia kata, jiran aku macam mana? Jiran hang lepas 2 hari hang meninggal, dia meninggal pula. Oh ya kah? Aku tak jumpa pun. Tahu dah jiran tu duduk tang mana. Maknanya tak duduklah sebagai ahli syurga. Tak mana tempat dia, tuan-tuan? Itu ada satu lagi hadis, tapi hadis ni panjang lah. Tempat dia disebut sebagai sijin, tempat yang lain selain daripada aliyin tu. Kan?
Dia berjumpa. Lepas tu kita minta dalam doa pada tuan-tuan sekalian, wa abdil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zaujih. Yang ni yang dia tak rasa cemburu sangat ni walaupun dengar bini Nabi nikah lain. Pasal apa? Pasal doa kita minta, ya Allah gantikan pasangan dia lebih baik daripada pasangan hak duduk atas dunia ni. Maknanya apa? Dia tak berapa nak risau sangat bini pun nak nikah lain ke, suami pun nak nikah lain, dia tak cemburu, duk pi satgi duk pi korek, kubur pinek pergi jadi hantu pi cekek bini dia, tak ada tuan sekalian. Yang tu cerita karut puaka ni yang rapik boleh lah tuan-tuan. Boleh faham? Tak ada jenis macam tu. Tak ada lah cemburu apa semua, tak ada lah. Itu doa. Kita baca lah doa tu. Kita baca doa tu dalam semayang-mayang kita. Kemudian apa kata Nabi SAW lagi, lepas diberikan pakaian kepada dia, lepas tu dia boleh ziarah apa semua tu, dan Allah Subhanahu wa taala wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, Allah taala lapangkan kubur dia sejauh mata memandang. Kubur dia saja, rumah dia tu, hak kubur tu sejauh mata memandang, nikmat kubur dia dapat, tuan sekalian. Kemudian apa lagi? Dia bertanya kepada apa nama malaikat. Dia kata, wahai malaikat, irji' ila ahli, boleh tak aku nak balik kepada ahli keluarga aku? Rupanya dia nak balik. Ni dia nak balik tuan sekalian. Tapi malaikat kata tak boleh. Malaikat kata nam kanaumatil arus. Malaikat kata tak boleh. Sekarang ni masa untuk hang nak berehat. Tidurlah hang. Nam tu tidur, bukan Gangnam Style ya. Tidurlah engkau kanaumatil arus, seperti mana pasangan pengantin tidur. Allahu akbar. Tuan-tuan, waktu kita tidur jadi pasangan pengantin tu, kita tidur tak? Malam tu tak tidur apa? Taubat tak tidur. Ada hak tidur subuh tak jaga. Nak abang atas syok sungguh malam tu tidur kan. Macam itulah kita duduk dalam malam pertama di alam barzakh, tidur kita. Kita nak balik tuan-tuan, kita minta kepada malaikat, arji'u ila ahli, malaikat boleh tak aku nak balik? Fa ukhbiruhum, aku nak habaq kat depa, kata hampa semayang jangan tinggal, aku dapat dah ni nikmat kubur ni. Hampa jangan bergaduh, aku dapat dah nikmat kubur ni. Hampa jangan duk gila sangat dunia, aku dapat dah nikmat kubur ni. Boleh tak kita balik tuan sekalian? Malaikat tak bagi balik. Kalau malaikat lah kaki makan rasuah ya, dia bagi kita tak apa 5 minit sudah, dia bagi kita balik tuan sekalian, jahanam kita. Jahanam. Tuan-tuan mesti panggil punya untuk nak main ceramah di Masjid Tualang ni. Malam ni ada ceramah almarhum Haji sekian-sekian mati belaga pokok nyok petang tadi. Dia main kan tuan-tuan. Kalau main ni saya rasa sampai atas kubah nanti orang akan dengar ceramah. Tapi tak boleh balik dah, sebab kita berada di alam barzakh, alam dinding, dah tak boleh pergi dah tuan-tuan, tak boleh balik dah. Kita pun duduklah di sana. Sampai bila kita duduk tu? Kata Nabi SAW, hatta yaquma al-hisab, sehinggalah kita dibangkitkan ketika mana yaumul hisab, sampailah hari kiamat kita duduk di alam tu. Di alam barzakh tu, itulah nikmat yang akan kita dapat. Kan sambil-sambil duduk pergi ziarah orang, tiba-tiba malaikat hulung kat kita main doa. Kan main pahala main bagi kat kita ni. Pahala kat hang ni, siapa dia berdoa kat aku? Anak hang doa. Yang tu yang kita duduk tunggu, yang tu aja. Allah Taala bagi kat kita, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala Tuhan bagi tak putih-putih tuan-tuan sekalian. Itulah nikmat kubur andainya kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pula ustaz kalau orang-orang yang tidak beriman? Yang ni saya tak nak baca malam ni lah, mungkin hari lain aku kita cerita. Hamba yang tak beriman lagi dahsyat macam mana kematian dia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ni diceritakan, wa innal abdal kafir, macam mana hamba yang kafir dia nak mati itu macam mana. Ini saya gezet sikit kepada tuan-tuan sekalian. Idza kana inqita', ketika mana dia nak mati, meninggalkan dunia, wa iqbalil akhirah, dia nak pergi kepada akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikah sudul wujuh. Rupanya waktu dia sakarat, tuan-tuan, sakarat tu pun dah teruk dah. Tiba-tiba malaikat yang turun mai kepada dia itu sud ni aswad ni hitam. Sudul wujuh, dalam keadaan wajah ni hitam, marah kepada dia. Mata ni marah memandang dia. Dan dalam keadaan pakaian yang hitam, berhitam turun tuan-tuan sekalian. Dan di saat itu malaikat maut mai naik atas kepala dia. Mai pegang kepala dia, malaikat maut kata apa kepada dia? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, keluar hang daripada badan ni. Tuan-tuan, bila dah buat jahat, roh buat jahat dengan badan, dia jadi sebati dengan badan ni. Sampai nak keluar pun payah, daripada kaki nak bergerak mai kepala lutut ni tuan-tuan, payah.
Sehingga kan dalam hadis kata apa? Malaikat ni terpaksa ketuk macam mana saya saya buat perumpamaan dalam ni. Dia kata ketika mana nak keluar roh tu, dia jadi lekat dengan jasad. Macam mana ayak ni kita bubuh tempat beku. Kita bubuh tempat beku, tuan-tuan nak minum juga ayak, tuan-tuan nak buat macam mana? Tak, tengah panas bagi cayak lambat. Kita nak minum juga air tu, kita nak buat macam mana? Terpaksa kita ketuk bagi hancur dalam. Betul tak sekalian? Macam itulah diumpamakan mayat. Roh ketika mana lama duduk di badan, yang duk buat jahat atas dunia, Allah Ta'ala pun dia tak kenal, hidup bergelumang dengan dosa dan noda. Macam itulah dipukul oleh para malaikat. Roh tu mula-mula keluar, tuan-tuan sekalian, kena tarik dengan malaikat ni. Waktu itulah macam-macam keluar daripada mulut ni. Keluar ni, Allahu Rabbi Tabarakallah. Dan di saat itu kata baginda Nabi SAW, ma'hum al-musuh, bersama dengan mereka kain kapan yang berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang begitu busuk. Bau busuk. Bila dah balut, tuan-tuan sekalian, balut ni naik pergi langit yang pertama tu, malaikat langit pertama tak bagi naik tu, bau busuk sangat, apa nak buat naik apa ni? Tak pi, tuan-tuan sekalian, tak boleh pi. Duk main kat atas tu aja. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sebut, hamba aku an kadzaba abdi, sesungguhnya dia memang atas dunia adalah hamba yang tidak beriman kepada aku. Dia memang atas dunia ni hamba yang fajir, hamba yang selalu buat benda jahat. Uktubuh, tulislah nama dia di mana? Fi sijin, pada tempat sijin, tempat untuk nak tempah masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Lepas tu bila dilepaskan balik masuk ke dalam roh dia, tuan-tuan sekalian, fayatihi malakan, mai dua malaikat kepada dia. Apa malaikat tu kata? To be continue, episod yang kedua. Okey, cukup dekat tu. Tak tahu nak main bila, mungkin lepas pilihan raya kot. Okay. Boleh dekat tu nah. Apa nak jadi kepada kawan ni? Dia duk berdebat, duk tunggu ni apa nak jadi ni. Tuan-tuan, cerita dia sebelum nak mati pun Allah Taala uji macam-macam dah. Ada banyak hadis. Antara dia hadis, kalau kita ada kitab Muntakhab al-Ahadis, kitab yang tabligh rajin duk baca tu. Tuan-tuan boleh baca dalam hadis tu. Hari tu saya pernah baca di Masjid An-Nur, apa nama pokok sana, hadis tu. Rupa-rupanya kita duk berjalan ni, tuan-tuan sekalian, kubur ni duk panggil kita rupanya. Bukan saya kata, Nabi kata. Dia kata duk dengar selalu malam-malam ustaz duk panggil saya. Yang tu makpet panggil hang. Kubur kata apa? Waktu jalan tu kubur duk panggil kita. Kubur kata ana baitul ghurbah. Duk berjalan atas aku ni, hang tahu dah aku ni rumah yang sunyi. Ana baitu wahdah, hang duduk dalam aku, hang duduk seorang-seorang. Ana baitul ghurab, aku adalah rumah yang terasing. Ana baitu dud, aku adalah rumah yang akan ulat-ulat akan penuh akan makan hang. Hang tahu dah? Ni kita duduk berjalan di kubur ni. Bukan tekak berjalan buat pondok terus di kubur tu. Kan? Kubur duk bercakap, rupanya tuan-tuan sekalian. Tapi kita tak dengar lah. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata yang akan mendengar suara daripada kubur itu, yasma'u sautaha ghaira saqalain, akan dengar semua makhluk tentang suara kubur kecuali dua makhluk tak dengar. Apa dia? Manusia dan juga jin. Hak ni tak dengar. Nabi kata lau sami'ahul insan, kalau manusia dengar, la sa'iqa, dia akan pengsan dan mati. Kalau tuan-tuan dengar kubur tu panggil tuan-tuan dengar terkejut, pengsan, lepas tu duduk sat mati lah. Boleh faham tuan sekalian? Ketika mana nak dimasukkan ke dalam kubur, apa kubur tu kata? Ni bagi orang yang beriman, kubur tu kata ahlan wa marhaban. Mai aku duk tunggu hang lama dah, mai. Wasirta ila, sesungguhnya aku akan yaumika, pada hari ini aku nak bagi kepada hang special punya kubur kata, kepada orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, kubur tu kata apa? La marhaban wa ahla. Kubur tu kata lempak dari tempat lain, jangan hubung kat aku. Kubur pun tak mau, tuan-tuan sekalian. Kalau kubur tu boleh cakap. Kalau dia boleh bercakap, tukang penggali kubur tak ada orang. Nanti insya-Allah mungkinlah lain waktu Saharul, nanti kita tengok, kita akan baca dulu macam mana situasi waktu kita bawa mayat, apa kubur bercakap kat kita dan apa jadi kepada kita. Waktu tu kubur tu bercakap. Bila dimasukkan, hak tadi ni kawan yang dapat Allah Taala lapangkan kubur dia apa semua tu, yang tu adalah nikmat kubur.
Azab kubur macam mana? Kepada orang yang fajir, kepada orang yang kafir. Kafir ni maksud apa? Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kubur akan kata apa kepada dia dan apa akan jadi kepada dia. Sebab tu tutup guru dulu kadang-kadang dia buat perumpamaan, dia kata apa, kalau hampa pasan lembu, hampa pasan ayam yang duduk dekat kubur, bila orang dah tanam dah sagi depa ni kelang kabut duk lari sana sini tu, ketahuilah apa nak jadi ke dalam dalam kubur tu, wallahu alam, mungkin dia dengar jeritan. Sebab Nabi habaq dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata sungguh fayasihu sayhah, ketika mana bimatariqi min hadid darbatan, kena pukul atas kepala besi, satu besi malaikat pukul kepala tuan-tuan sekalian, fayasihu sayhah, keluar satu suara menjerit, sakit menjerit tuan-tuan sekalian. Tak ada siapa nak dengar jeritan tu selain daripada manusia dan juga jin tak dengar, makhluk yang lain semua bakal dengar tuan-tuan sekalian, sakitnya. InsyaAllah hari lain lah kita cerita nak. Duk sebut 2-3 kali lah hari lain, tapi duk lajak pelan-pelan lah. Tuan-tuan kita jahanam dah dia ni. Boleh cakap tuan lah. Saya minta maaf banyak-banyak. Pokok tak sampai ke apa-apa, saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insyaAllah. Nah? Baik. InsyaAllah kalau lah kan, kita atuk sekali lagi, kita main pula ke apa ke. Bila meninggal, kadang-kadang orang yang meninggal ni dia teringat atas keluarga dia, mereka siapa nak jaga. Kan fikir begitu. Tidak tuan sekalian. Pernah tak dengar accident, ada orang accident satu keluarga, ada anak kecil umur 2 bulan. Pak dia meninggal, mak dia meninggal, ada abang dia semua meninggal, 3 anak dia umur 2 bulan. Kita pun sedih, ya Allah, awaklah. Dia main pelik Yang Tuhan pun janganlah ambil semua anak kecil lagi, siapa nak bela. Kan fikir macam tu, betul tak? Kadang-kadang dia main lagu tu. Hei, Tuhan ni takkan dia tak tahu pun budak ni siapa nak bela. Nampak tak? Kan? Kita duk fikir macam tu 20 tahun yang lalu. Lah ni budak ni jadi tok imam lah. Betul tak? Maknanya hidup, siapa yang jaga dia? Rupanya Allah Ta'ala jawab rintihan kita tu dalam surah Fussilat ayat 30. Dia kira nak baca juga, tapi insya-Allah lain kali kita baca. Apa jadi ni? Kita nak tinggal macam mana ni? Bila kita turun-turun, malaikat tanya macam mana, kita kata aku teringatlah ke anak aku, bini aku meninggal, nampak tak bini aku sebelah tu punya kubur, anak aku sebelah tu, ni anak aku buat kecil tu, baru dapat aja, dia hidup seorang-seorang, macam mana Allah atas dunia tu, siapa nak jaga dia, aku mak ayah pun tak ada, nak harap jiran tetangga, mereka pun duduk kelang kabut, anak aku mana duduk fikir macam tu dalam kubur tu. Tahu sekalian, malaikat kata don't worry tu saya lah sebut. Tuan-tuan kata malaikat cakap orang putih, saya lah sebut. Okey, Allah Ta'ala sudah menjawab apa yang menjadi rintihan kita insya-Allah. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Minta maaf banyak-banyak, mungkin tak sampai kepada tuan-tuan apa yang tuan-tuan inginkan. Saya minta maaf juga, terlajak kata, terlanjur bicara, terlanjur masa dan sebagainya. Kepada Allah Azza wa Jalla saya mohon ampun. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan sekalian. InsyaAllah di lain waktu, di lain kesempatan kita berjumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ayahanda Tuan Imam Ahli Tangkusan Masjid kerana sudi menjemput saya dan juga menerima kedatangan saya untuk bersama dengan tuan-tuan bagi membincangkan tentang tajuk dahsyatnya kubur ini insya-Allah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.